Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua adik-adik yang berada di rumah. Seperti biasa, di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir akan menemani adik-adik selama 1 jam untuk kita belajar teknik dan juga tips bagaimana untuk mahir di dalam sesebuah subjek dengan bantuan guru pakar kita. Dan untuk hari ini, kita punya mata pelajaran ialah panjang sikit iaitu Integrasi Pendidikan Kesihatan serta Teknologi Maklumat Komunikasi TMK tahap 1 dengan temanya Keselamatan di Alam Cyber. Okey. Dan di sini juga Mira nak ambil kesempatan ingin mewakili kesemua ahli produksi di Mahir ingin mengucapkan selamat maju jaya buat seluruh calon-calon SPM yang mengambil kertas peperiksaan SPM yang pertama pada hari ini. Semoga kejayaan milik anda semua. Okey, dah boleh balik sekolah ni. Jangan lupa untuk jaga SOP, pakai pelitup muka, jauh sikit dengan kawan-kawan, jangan dekat-dekat kerana kita belum menang lagi. Hashtag kita jaga kita. Mira pun sebenarnya dah tak sabar nak belajar topik hari ini. Tapi siapa agaknya guru jemputan kita? Jom kawan-kawan kita saksikan profil guru untuk hari ini. Silakan. Ya, baik. Inilah guru kita pada hari ini yang akan menemani Mira dan juga adik-adik di rumah. Cikgu kita bukan biasa-biasa. Katanya pengalaman mengajar beliau sudah berbelas tahun. Cikgu, Assalamualaikum Cikgu. Terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu. Dari sekolah mana? Sudah berapa tahun Cikgu mengajar pendidikan ini? Silakan. Okey, saya Cikgu Nurhairia binti Abdullah, alias Nancy Bina, mengajar di SK Perempuan Metodis, Kelang. Okey, pengalaman mengajar saya 14 tahun. Okey, lama dah Cikgu mengajar ya? Bolehlah tahan. Kelang, orang Kelang. Samalah kita orang Kelang, orang kampung. Oh, saya duduk saja di Kelang tapi bukannya orang Kelang. Tak apa Cikgu, tetap sama kita orang Kelang ya Cikgu. Okey Cikgu, untuk hari ini katanya Cikgu nak ajar beberapa teknik tentang TMK ataupun Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Apa itu Cikgu? Tapi sebelum tu kawan-kawan, dengarnya ada kompilasi. Saya nak tersebut komplikasi pula. Komplikasi itu kalau sakit ya. Kompilasi tentang berita scam. Ayo kita saksikan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan orang ramai agar berwaspada taktik penipuan yang bertujuan mengambil alih akaun WhatsApp pengguna. Taktik itu menggunakan pelbagai hila bagi memperdaya pengguna supaya menyerahkan kod pengesahan 6 digit yang diterima daripada pihak WhatsApp. Pada ketika ini dengan keadaan norma baharu, banyak sekali kita gunakan teknologi terutamanya, apatah lagi dengan pendidikan juga perlu menggunakan teknologi di dalam talian. Dan kita ingin bicara mengenai bahayanya penggunaan penipuan di dalam aplikasi WhatsApp terutamanya. Ianya ibarat satu keperluan pada ketika ini. Apatah lagi kita ingin berinteraksi dengan ramai orang, kita ingin melakukan urusan perniagaan, melakukan urusan seharian, jual beli dalam talian dan pastinya akan ada mereka yang mengambil kesempatan. Polis Johor menyerbu sebuah hotel di Jalan Bakauli Keluang dipercayai dijadikan pusat operasi sindiket penipuan Macau Scam. Di era digital ini, kita amat bergantung kepada teknologi dan internet yang dipacu oleh revolusi industri keempat dan teknologi 5G yang semestinya memberi nafas baru dalam kehidupan seharian. Namun, teknologi dan internet seringkali disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab sehingga berlaku pelbagai ancaman serta jenayah siber. 3, 2, 1. Okey, baik. Itu dia Cikgu yang kita nampak tentang berita scam. Alah takutnya lah sekarang kan Cikgu. Macam-macam hal. Cikgu pernah tak experience dapat WhatsApp yang pelik-pelik daripada scammers ni? Okey, dapat
WhatsApp ke? WhatsApp yang pelik-pelik ni tak adalah. Tapi dapat WhatsApp cakap menang peraduan, menang peraduan Jutaria, ya banyaklah. Tetapi sebab kita sebagai seorang pengguna yang bijak, kita kena tahu yang mana satu betul dan yang mana satu tidak. Betul, cikgu. Manalah pula datang rezeki orang kata macam durian runtuh. Tiba-tiba tak masuk apa-apa, dapat berjuta-juta, cikgu kan? Oh ya, Ya, okey. senang nak dapat tu. Betul, cikgu. Okey, itu tadi tentang kita punya video scam. Dan untuk hari ini, kita punya mata pelajaran yang cikgu nak ajar. Apa tu, cikgu? Oh, mata pelajaran yang kita nak belajar hari ini adalah pendidikan kesihatan dan teknologi maklumat dan komunikasi. Tajuk utama kita hari ini adalah selamat di alam cyber. Okey, itu adalah topik kita. Selamat di alam cyber, Ya, selamat di alam cyber. Okey. Pernah biasa tak dengan perkataan alam cyber? Pernah. Saya pengguna alam cyber hari-hari. Ya, saya pun sama. Okey. Kalau nak ikut sejarahnya, 3 dekad yang dulu, murid kita ataupun orang kita kan, tak biasa dengan alam cyber ni. Ya. Dulu tak biasa. Ya. Memang tak biasa. Kalau nampak internet ni mesti macam alam menyusahkan. Tapi sekarang ni, internet ni adalah perkara yang paling penting. Ya. Paling penting. Kalau tak ada satu hari rasa tak orang cakap Tak boleh hidup. hidup tu macam tak sempurna. Iyalah. Kan? Okey. Dalam banyak-banyak, okey, generasi Y. Generasi Y dia biasa je. Tapi kalau generasi Z ni dia amat perlukan internet. Rasa-rasanya kan siapa generasi Y kat sini? Saya generasi Y. Kan saya generasi Z, saya muda lagi. Mira adalah generasi Y. Sama dengan saya. Okey, generasi Z tu, okey, murid-murid kat rumah tu, murid bukan generasi Y tau. Murid-murid semua adalah generasi Z. Jadi, macam kami, ada internet tak apa, tak ada internet pun tak apa. Kalau nak tahu yang mana satu generasi Y, cuba tengok mak ayah yang duduk sebelah-sebelah tu. Mak ayah yang duduk kat sebelah tu, itu adalah generasi Y. Kalau generasi X ni, dia memang amat perlukan talian. Cikgu? Dia amat perlukan talian. Talian, apa orang cakap? Untuk Wi-Fi. internet. Wi-Fi tu adalah perlu. Kalau tak ada kan macam panik. Mira pernah tak? Ada satu ketika, tiba-tiba kan, internet tak jalan. Pernah, cikgu. Ada pengalaman saya, tak ada pula wifi tiba-tiba dekat rumah. Alamak, macam mana ni nak update status ni? Macam itulah. Okey. Jadi, untuk topik kita hari ini, apabila kita bercakap tentang alam cyber, kita perlulah menggunakan beberapa gadget. Beberapa gadget-gadget yang kita perlukan adalah seperti laptop, ataupun handphone, ataupun tablet, ataupun iPad. Itu adalah gadget-gadget yang kita perlukan untuk kelas kita pada petang ini. Baik. So, murid-murid di rumah bolehlah bersedia dengan peralatan-peralatan ini. Okey, kalau tak ada laptop, jangan risau, jangan susah hati, jangan nangis. Sebab tak ada laptop, apa orang cakap, dunia tu tak ke mana pun. Asalkan ada handphone cukup. Sebab yang pentingnya adalah internet. Betul? Okey, di dalam studio ni hari ni kita akan belajar macam mana kita hendak membina password yang kukuh. Yang kukuh dan baik. Password ni ada banyak-banyak jenis. Ada yang kukuh, ada yang lemah. Sekarang macam mana kita nak tahu password yang kita buat ni betul-betul kukuh. Tak lemah, tak mudah nak diceroboh, tak mudah nak dirungkaikan oleh orang di luar sana, orang yang tak bertanggungjawab. Nak belajar tak? Mestilah nak, cikgu. Tapi password tu, itu yang dipanggil kata laluan kan, cikgu? Ya, kata laluan. Yang diperlukan untuk akses kita untuk punya akses sistem. Okey, dan itu yang kita akan belajar pada hari ini. Bagaimana untuk membina kata laluan yang kukuh, cikgu ya? Betul. Okey, saya rasa adik-adik pun dah tak sabar bagaimana nak bina kata laluan yang kukuh. Tapi sebelum tu sikit saya nak tanya cikgu, cikgu ada tak tips bagaimana nak bina kata laluan yang kukuh tu? Tips sebelum kita mula dulu, kita tips sikit mereka. Tips-tips penting tu adalah kena ingat satu je. Jangan lupa. Jangan lupa kata laluan yang kita dah buat tu. Okey. Ada orang dia pandai buat kata laluan. Memang bagus. Lepas tu lupa apa nak jadi? Buatlah lagi sekali, tak boleh cikgu? Buatlah lagi sekali kan, nak kena buat balik, dah kena tunggu lagi kan. Okey. Sebab tu tips yang paling penting, jangan lupa. Oh, jangan lupa. Ataupun betul ke saya dapat dengar lah orang kata tips kata laluan yang bagus ialah buat panjang-panjang.
Kalau nak buat panjang-panjang bukan tak bagus. Tetapi kejap lagi kalau lupa, siapa yang susah? Itulah dia. Tipsnya senang je. Jangan lupa. Ya. Kalau lupa, siapa yang susah? Diri sendiri susah. Diri Sebab kena sendiri buat lagi. juga. Kena buat lagi kan. Kalau nak ingat, kena tulis. Ya, kalau kadang-kadang kan kalau lupa tu tak jadi hal. Tapi kadang-kadang kalau nak masuk-masuk tak boleh nak masuk tu, apa buat? Mengamuk kan? Okey. Mesti rasa tak puas hati kan? Okey, betul. Dan beremosi. Okey, faham. Cikgu tak pernah alami masalah lupa password semua tak pernah ya? Saya cuba untuk membuat password yang berkaitan dengan diri saya. Okey. Tetapi tidaklah melibatkan benda-benda yang sensitif. Okey. Baik, cikgu. Saya rasa kita dah boleh mulakan kelas kita hari ini. Bagaimana untuk membina kata laluan yang betul dengan cara yang tepat. Ya. Okey. Tapi kita tak dapat nak tunjuk lagi kepada anak murid di rumah bagaimana caranya on screen. Tapi tak apa, cikgu boleh brief ataupun tunjuk macam mana cara nak buatnya cikgu. Mula-mula kita kena buka apa supaya anak-anak murid cikgu dekat rumah boleh ikuti kita. Okey, mula-mula Okey. sebelum kita nak buat password ni, kita kena tahu dulu apakah ciri-ciri password tu. Maksudnya ciri-ciri nak membuat password. Adakah password tu boleh dibina begitu sahaja? Okey. Ataupun adakah password tu tidak mengandungi apa-apa makna ataupun apa-apa yang berkaitan? Contohnya dalam password ni kita ada banyak benda yang kita kena masukkan. Kalau kita boleh tengok pada kalau kita boleh masuk atas ke dalam talian, sekurang-kurangnya kita boleh nak cari di bahagian carian tu kita boleh cari. Okey. Bila kita cari bahagian membina kata laluan yang kukuh. Di dalam site tersebut akan dipaparkan cara-cara untuk membina password yang kukuh. Okey. Macam mana tu cikgu? Okey, kita dah boleh masuk belum? Kita belum boleh masuk lagi, Belum cikgu. boleh masuk lagi, Adik-adik alah. kita belum boleh masuk lagi. Tapi tak apa, cikgu boleh saja ceritakan bagaimana. Okey, produser kita kata dah boleh dah. Dah boleh boleh dah? tunjuk. Okey, Okey. silakan. Okey, mula-mula bila kita nak masuk ni, untuk nak membuat password pertama sekali, kita nak kena tahu cara dia kan? Okey. Sekarang ni cikgu nak semua pergi ke Google search. Google search, carian Google. Okey, carian Google. Murid-murid pergi kat carian Google, kemudian cikgu nak murid-murid menaip membina kata laluan Okey. yang kukuh. Okey. Nampak tak apa yang cikgu type? Nampak cikgu? Jadi dekat sini apabila kita dah type perkataan yang ini, ayat ini, kita boleh tekan enter. Cikgu ni kalau pakai handphone pun boleh kan? Boleh. Okey, boleh. Handphone boleh, tablet boleh, iPad boleh, apa-apa peranti yang ada di rumah. Okey. Jangan bergantung sangat pada laptop. Sebab Okey. benda ni kita boleh dapatkan di dalam talian. Okey, teruskan cikgu. Okey, di dalam sini kita boleh tengok ada banyak cara-cara untuk kita mencari pautan yang berkaitan dengan membuat kata laluan yang kukuh. Okey. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita cari. Okey. Tak apa cikgu, cikgu teruskan je. Okey, sekarang ni cikgu nak bawa murid-murid sekalian pergi dekat padlet.com. Yang ini murid kena type padlet.com/G503427778/alam-cyber. Seperti yang dipapar di skrin. Okey. Kemudian cikgu? Kemudian kita akan tengok kat sini. Dia ada tulis kata laluan. Kata laluan ialah gabungan huruf. Nombor. Okey. Kemudian huruf besar, huruf kecil, simbol. Semua tu adalah terdiri pada yang kita boleh masukkan dalam kata laluan. Kemudian kata laluan juga mengelakkan orang lain daripada masuk ke dalam sistem kita. Okey, jadi kalau kita nak tulis kata laluan kita tu, kita kena pastikan ia berkaitan dengan diri kita. Berkaitan paling senanglah, tetapi janganlah sampai terlampau berkaitan. Okey, kalau kat sini kita dah murid-murid boleh baca kan? Itu adalah apa yang kita perlukan. Apa maksud kata laluan tersebut. Okey, sekarang ni kita nak membina, betul? Betul. Macam mana kita nak bina? Okey, sekarang ni cikgu nak semua pergi ke mencipta kata laluan. Semua murid klik di sini. Okey. Okey. Adik-adik klik di situ, kemudian keluar. Mencipta kata laluan yang
Baik. Okey, panduan mencipta kata laluan yang baik dan kukuh. Apa dia? Yang pertama sekali, boleh tak Mira tolong bacakan? Okey, yang pertama sekali ialah gunakan sekurang-kurangnya 8 aksara. Aksara tu apa cikgu? Aksara- Mungkin adik-adik tak kurang jelas aksara. Okey, aksara ni dia boleh bergantung kepada huruf, nombor ataupun simbol. Yang penting kena sekurang-kurangnya 8. Okey, Kalau faham. 7 rasa-rasa boleh tak? Tak lepas cikgu. Pandai Mira walaupun cikgu tak ajar kan. Okey, jadi kena 8 aksara ke atas sebab itu adalah minimum. Okey, faham. Dan seterusnya, cikgu? Seterusnya, gunakan gabungan huruf besar, huruf kecil, angka dan aksara khas. Aksara khas ni simbol. Okey. Jadi kita tengok kan, contoh yang ada dekat situ kan. Apa dia contoh dia? Contohnya ialah number, underscore, cikgu. Betul ke? Ya, number underscore. Jadi contoh yang dah diberi dekat di dalam talian itu adalah aiskrim merah. Jadi nampak tak? Ada M huruf besar, lepas tu simbol S tu simbol adalah simbol duit. Kemudian M lagi huruf kecil, di hujung pula adalah semikolon. Okey, faham. Itu maksudnya kena ada gabungan simbol-simbol khas cikgu dalam kita Ya. punya kata laluan. Ya. Okey, saya kira adik-adik sekarang mesti dah dapat bayangan sikit bagaimana cara membina kata laluan yang betul, iaitu macam cikgu terangkan sebentar tadi, kena ada gabungan simbol, kena ada aksara, kena pastikan kita ingat, jangan asyik lupa je, dan yang paling penting sekali, kena sentiasa pastikan kita punya kata laluan tu ada kaitan dengan diri kita. Tapi jangan terlalu banyak sebab bahaya juga, takut nanti Ya, orang kata dia jangan terlebih terlalu peribadi. expose. Jangan terlalu peribadi macam mana cikgu kita kata. Okey Ya. cikgu, kita berhenti berehat seketika. Adik-adik dekat rumah berhenti berehat juga. Jangan berhenti berehat. Adik-adik boleh Jangan berehat pergi mana-mana. sama-sama dengan kita. Kita kembali selepas ini. Kembali kita di Mahir di Didik TV. Baik, tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada mengajarkan bagaimana untuk membina kata laluan yang betul dan juga tepat. Okey, cikgu. Tapi tadi belum habis lagi. Sekarang ni boleh tak cikgu sambung macam mana kita nak bina kata laluan tu? Okey, cara untuk nak bina kata laluan tu mudah saja sebenarnya. Dengan syarat tadi kita empat yang tu ada kan. Okey. Empat yang kita dah baca tadi tu kena ada lebih daripada 8 aksara. Kemudian kita menggunakan simbol dan tidak meletakkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kita seperti nombor tarikh lahir, nombor kereta mak ayah, nombor telefon. Benda-benda macam tu yang kita kena elakkan. Okey, sekarang ni untuk hari ni macam mana kita nak tahu password yang kita bina tu betul-betul kukuh. Okey, murid-murid semua kembali semula ke Google, carian Google. Okey, dekat sini cikgu nak murid-murid semua type perkataan ni. Okey adik-adik, type kata ini password strength test. Type kata ini. TV KPM. Okey, Kemudian cikgu, kemudian kita enter. enter. Okey. Ada banyak kan? Okey, sabar ya, sabar. Okey, sekarang cikgu nak semua murid pilih yang pertama, iaitu login password strength test. Pilih yang pertama. Ya, pilih yang pertama. Okey, dekat sini kita tengok tag the password test. Okey, sekarang ni cikgu nak murid-murid semua
cuba type perkataan yang ini di dalam password strength test cikgu tadi, murid-murid tadi. Ikut sebiji-sebiji tau, jangan tertinggal mana-mana huruf. Apa tu cikgu? Bola saya. Bola saya 1, 2, 3, 4. Ya. Adik-adik type kataan ini di dalam kotak tersebut ya cikgu. Yang type password. Okey, sila adik-adik. Okey. Okey, cikgu kat sini pun buat juga. Cikgu, memang kena bola saya 1, 2, 3, 4 ke? Selain dari ni tak boleh? Boleh, itu hanya contoh saja. Contoh, okey. Okey, bila kita type kan, nampak tak dia punya Right. dia punya apa nama Kekuatan dia sangat lemah. keputusan dia. Okey. Keputusan dia adalah sangat lemah. And then di samping tu cuma perlukan 1 jam saja. 1 jam apa tu cikgu? 1 jam saja nak apa orang cakap nak pecahkan password kita. Oh. Maksudnya. Kalau orang nak break kita punya kata laluan tu hanya memerlukan 1 jam saja. Ya. Okey, sekarang ni kita cuba yang kedua pula. Okey. Kita tambah pula huruf besar. Okey, cikgu tunjukkan di sini pula ya. Okey. Masih B lagi huruf sama, besar. bola saya cuma ada tambahan huruf besar. Ya. Di mana B ialah besar. Jadi keputusannya masih lagi lemah dan memerlukan masa 1 jam juga untuk diakses ataupun dicerobohi. Okey, nampak tak? Bila Nampak. kita tambah 1 pun masih lagi lemah kan? Okey, sekarang ni cikgu bagi yang ketiga. Okey. Okey. Saya tolong cikgu pegang, cikgu type ya. Okey. Okey. B-O-L-A-S huruf besar ya? Okey, cikgu. S huruf okey. Bola saya ni apa ni kita nak panggil ni cikgu? Oh, itu tanda di atas tu. Ada tanda ke atas. 1, 2 Saya. dan colon. Okey. Nampak tak keputusan dia? Daripada yang tadi dan sekarang. Okey. Keputusannya dah berbeza kan? Yang Ya. tadi tu lemah, 1 jam. Ya. Sekarang ni tengok. Very Sangat strong. kuat, Wow. sangat kukuh. Berapa lama untuk kita nak ceroboh password tersebut? Wow, 12 centuries Ya, 12 centuries. Nampak tak adik-adik semua? Nampak tak murid-murid semua di rumah? Jangan lupa kena cuba tau benda ni. Jadi semua ini adalah untuk keselamatan maklumat data kita di dalam talian. Baik, so maksud cikgu ialah bila kita nak buat kata laluan yang betul-betul kuat, strong, gunalah seperti ini. Ada campuran simbol, ada number, ada yang macam power off ni kan. Simbol juga. Simbol juga ni ya. Ada gabungan semua ni, kita punya password akan lebih kuat dan tidak mudah untuk dicerobohi oleh pihak ketiga. Betul. Okey, itu saja cikgu punya kata laluannya untuk hari Itu ini. kata laluan. Okey, untuk yang selebihnya, cikgu nak murid-murid cuba sendiri dengan menggunakan kata laluan sendiri. Kali ni cikgu tak bagi. Tadi cikgu bagi sebab cikgu nak minta semua nak cuba di rumah. Okey. Okey, sekarang Faham? ni murid-murid semua dah ada kan kata Ya. laluan sendiri kan. Cuba gunakan aplikasi ni, masukkan kata laluan di dalam, tengok berapa Bagaimana? kukuh kata laluan anak murid semua. Okey, baik cikgu. Adik-adik boleh cuba menggunakan tips yang cikgu dah beri. Kita tengok berapa kuat adik-adik punya kata laluan, okey? Okey, kita ada video lagi satu cikgu Ya. untuk kita punya segmen yang kedua. Ada kaitan katanya. Ada kaitan jom juga. kita saksikan apakah VT itu. Untuk dalam tempoh setahun ni kes yang kita mengambil kes yang lebih kritikal, lebih daripada 100, daripada scam sampailah kepada melibatkan pergaduhan atas talian ni dan sehinggalah kepada cyberbully. Cyberbully antara yang kerap kita terima dan mudah untuk kita urus sekiranya cyberbully melibatkan pihak-pihak yang dikenali. Maksudnya bukan melibatkan fake account dan sebagainya. Dan kita juga sangat terkenal dengan budaya yang baik emosi. Maknanya sebagai contoh kita tengok by global, kita pernah menghentam berkenaan beberapa isu yang mana akhirnya sebenarnya tindakan itu dilihat satu sudut baik dan satu sudut sebenarnya itu adalah jenayah cyber yang memberi bully dan sebagainya. Pihak MCC pun baru saja kita terlibat dengan program di bawah Cyber Security Malaysia minggu lepas berkenaan National Cyber Ethics Initiative, inisiatif etika cyber kebangsaan. Itu inisiatif yang bagus oleh pihak Cyber Security Malaysia dan kita menyokong dan kita menyumbang idea untuk polisi mereka membuat rangka kerja dan sebagainya. Pendidikan very important. Sangat penting kerana pendidikan terhadap cyber ini
Kalau kita tengok siapa ruang kepada umur pengguna cyber ni, kalau lihat budak baru lahir pun dah didedahkan dengan ruang cyber. Baik, itu dia kita punya VT sebentar tadi yang berkisahkan tentang cyberbully. Alah, takut kesian kan adik-adik kita sekarang ni. Banyak juga kes yang berkaitan dengan cyberbully baru-baru ni berlaku. Cikgu, nak tahulah juga apa sebenarnya yang dimasukkan dengan cyberbully tu sebenarnya, Cikgu? Okey, tahu masuk bully tak? Bully tu adakah yang kena pukul, kena ejek dengan kawan-kawan dekat sekolah itu ke, Cikgu? Dia bully ni ada banyak. Dia boleh jadi fizikal, dia boleh jadi mental, dia boleh jadi emosi. Banyak bully. Tapi apakah kaitan bully ni dengan bully cyber? Okey, jom kita masuk balik kepada carian Google. Okey, cikgu nak adik-adik semua type perkataan bully. Okey, bila murid-murid dah type dah tulis di atas carian Google, kemudian kita akan buka. Okey, sekarang cikgu nak terangkan. Dalam ni ada banyak pautan yang kita boleh akses, betul, yang kita boleh masuk dan tengok. Tetapi pautan yang mana satu adalah selamat. Bukan semuanya boleh digunakan sebagai rujukan. Ada site-site tertentu yang kita boleh gunakan sebagai rujukan. Okey, untuk bully ni kita nak tengok site mana yang kita boleh guna. Kita scroll di bawah, kemudian kita tengok www.myhealth.gov.my. Ini adalah yang paling elok kalau kita nak tengok. Okey, kita klik di sini. Adik-adik klik di laman sesawang itu. Ya, di laman sesawang masing-masing. Kemudian kita tengok definisi bully. Ini adalah definisi bully dia. Jadi bila adik-adik tengok kan, definisi bully ni dia ada niat. Niat bermusuh. Dia tidak berkeseimbangan kuasa dan berulang dalam tempoh masa tertentu. Maksudnya dia berulang-ulang. Dia bukannya sekali je. Maksudnya dia buat tu memang sengaja. Dia memang sebab dengan niat. Dengan niat. Contohnya kalau saya nak bully Mira lah kan. Saya boleh bully Mira mungkin bukan dengan fizikal. Dengan percakapan ataupun saya tak payah nak guna cakap. Saya pandang je Mira. Cukup hanya dengan jelingan macam ni pun sudah dikira bully ya, kawan-kawan. Itu pun dah dikira sebagai bully. Sebab apabila Mira berasa selesa tak kalau saya pandang Mira macam tu? Saya rasa macam, kenapa ni? Ada yang tak kena ke? Ada yang kurang ke? Saya rasa tak seronok. Jadi betul tu. Kalau ada rasa tidak selesa, maksudnya itu dah ada. Kadang-kadang bully ni dia bukannya datang dalam bentuk fizikal sahaja. Ya ke? Saya ingatkan kalau bully tu mesti ada kaitan dengan ejek, lepas tu buat dia sampai dia menangis, lepas tu kita pukul-pukul dia. Bukan macam tu, cikgu. Ya, memang macam tu. Tapi itu rupanya, dulu-dulu. Rupanya itu dulu-dulu. Jelingan pun dah kira bully juga sekarang. Ya, sebab sekarang ni kadang-kadang kalau kita tak nak bercakap dengan orang kan, kita buat tak tahu je. Tengok macam ni. Tengok atas bawah. Tengok. Awas ya, siapa yang jeling-jeling saya boleh dakwa anda atas dakwaan membuli. Kan gitu, cikgu. Tapi kalau membuli tu kita kena tengok bully secara apa. Okey. Cikgu, terangkan bagaimana tu? Okey. Kalau kita tengok kat sini kan, bully ni ada banyak. Tapi kita hari ni kita nak sentuh satu je. Okey. Iaitu cyberbully ataupun bully cyber. Okey. Bully cyber ni adalah bully melalui penggunaan teknologi. Sekarang ni ramai kan, selalu ramai yang tak tahulah kalau Mira selalu kena kot. Orang cakap kan ada ramai fan. Ada ramai peminat. Ada tak pernah peminat bagi apa-apa yang kurang menyelesaikan? Dia macam ni cikgu. Kalau kita upload gambar dekat media sosial, lepas tu ada orang komen yang bukan-bukan, begitu. Dah biasa dah cikgu, dah lali dah saya. Kena. Jadi hati-hati, itu adalah salah satu ciri-ciri bully cyber. Okey, bully cyber ni ada banyak. Jadi salah satunya adalah macam tu. Dia tidak semestinya dia harus bersikap fizikal ataupun kita perlu menyentuh orang. Bully cyber ni boleh dalam bentuk message, boleh dalam bentuk blog, banyak lagi. Okey. Asalkan menggunakan dalam talian. Jadi itulah yang dimasukkan dengan bully dan juga bully cyber. Bully bukan sahaja daripada segi fizikal, tetapi juga daripada segi mental dan juga emosi, cikgu. Okey, baik. Dengar tu adik-adik. Kalau di sekolah kan cikgu, bagi pelajar yang pernah berpengalaman kena bully ni, tapi mereka takut nak spoke out ataupun orang kata nak menyuarakan isi hati mereka. Mereka takut, mereka malu. Pada siapa sebenarnya adik-adik ni boleh berhubung ataupun menjadi
tempat perlindungan untuk mereka? Okey. Kalau di sekolah. Kalau di sekolah, macam kita dah nak buka sekolah kan? Okey, kalau di sekolah, orang yang paling sesuai adalah orang yang boleh dipercayai oleh murid tersebut. Tetapi bukannya rakan murid ya. Bukannya rakan murid sendiri. Orang yang boleh dipercayai itu boleh jadi cikgu, boleh jadi guru kelas, boleh jadi guru kaunseling. Mana-mana cikgu yang kita selesa untuk kita meluahkan. Jadi kalau kita nak cakap makcik kantin tu memanglah kita suka pergi kantin kan. Tapi takkan kita nak luahkan dekat makcik kantin kan. Kalau tukang kebun tu memanglah kadang-kadang pakcik tukang kebun ni pun memang peramah. Yelah. Tapi adakah sesuai? Jadi kita kena ingat tu. Kalau dengan kawan baik sendiri tak boleh lah. Macam kita kan kalau- BFF, best friend forever. Tak boleh Best friend cikgu. forever konon. Oh, konon cikgu kata. Maksudnya tak boleh cikgu. Bukannya tak boleh, Kita tetapi takutlah. kan kadang-kadang kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi macam sekarang ni, apabila semua baik, semuanya tersimpan. Tetapi nanti apabila hubungan menjadi tidak baik, apa yang akan berlaku? Membawa risiko kan kepada diri kita sendiri. Betul cikgu. Aduh, deep pula terasa macam ada kaitan dengan saya. Ya ke? Tak apa cikgu, itu kita cerita nanti. Tapi tadi kan saya tertanya kenapa cikgu pilih laman sesawang ini, myhealth.gov.my. Okey, sebab myhealth.gov ni adalah laman sesawang yang memang telah diperakui. Okey. Jadi kita boleh tengok pada laman sesawang ni berbanding dengan laman-laman sesawang lain. Bukannya tak ada laman sesawang lain, ada. Tetapi yang kita boleh dapatkan sebagai panduan adalah myhealth.gov.my. Okey, itu adalah laman sesawang kalau kita nak mendapatkan maklumat. Tetapi di mana kita nak mengadu dia kalau orang-orang luar ni? Pernah tertanya tak? Bagaimana cikgu? Kita ada beberapa lagi laman sesawang lain yang boleh diakses oleh murid ataupun oleh siapa-siapa di luar sana. Kadang-kadang mak ayah kita pernah kena buli siber tapi kita tak tahu. Takkan mak kita nak cakap, nak gitu kena. Takkan nak cakap macam tu kan. Jadi apa yang dia perlu buat, mak ayah kita kena tahu di mana dia nak mengadu. Kadang-kadang dia tak boleh nak mengadu dekat suami ataupun dekat ayahnya. Tak boleh nak mengadu dekat anak di mana. Okey, dia ada beberapa laman sesawang yang kita boleh pergi. Salah satu adalah LPPKN, iaitu, okey cikgu bawa murid semua LPPKM cikgu. KN. LPPKN iaitu merupakan laman sesawang untuk lembaga penduduk dan perkembangan keluarga. Oh, baik, inilah laman sesawang yang boleh digunakan kalau selain daripada pelajar, daripada murid-murid lah. Salah satu. Dia bukannya untuk murid-murid saja. Ni semua boleh. Kalau nak buat aduan ke apa, okey, dekat bahagian bawah laman sesawang ni kita ada bahagian aduan. So bila kita ada bahagian aduan ni boleh buat aduan di situ, iaitu di talian pun diberi. 15999. Ya. Iaitu talian kasih. Talian kasih. Okey, faham. Maksudnya pada mereka, ibu bapa ataupun selain daripada pelajar ataupun pelajar sendiri, kalau tak tahulah nak luahkan pada siapa, nak jumpa cikgu malu, nak jumpa kawan-kawan lagi lah, macam cikgu kata, belum tentu boleh dipercayai. Adik-adik dan juga mungkin ibu bapa boleh buka laman web ini, iaitu LPPKN dan pergi ke talian kasih untuk telefon. Ya. Di situ boleh luahkan. Boleh. Okey. Teruskan cikgu. Kita boleh dapat kebantuan lah, khidmat nasihat di situ. Okey, selain daripada LPPKN, kita ada lagi KPWKM. KPWKM. Ya. Salah satu laman web yang juga kita boleh gunakan untuk Okey, KPWKM. Antara laman web yang juga boleh digunakan untuk menyuarakan apa yang kita rasakan. Ini adalah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okey, selalu kan kita selalu merasakan macam kalau kena buli ni, kalau kena orang kata kena kecam dengan netizen ni, tak payahlah suarakan. Rupanya ada saluran yang benar, ada saluran yang betul untuk kita luahkan, iaitu di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, LPPKN dan juga talian kasih tadi. Jadi jangan takut ya, andai kata kalau bukannya kita mengharapkan. Andai kata kalau ada buli siber atau apa-apa yang tidak menyelesaikan, kita boleh buat aduan di LPPKN tadi, di bahagian aduan, talian kasih, dan ataupun kita boleh pergi ke laman web Kementerian Pembangunan Wanita.
Tapi kan cikgu, saya nak tanya juga kan, apa kesan long term ataupun kesan yang panjang untuk mereka yang selalu kena buli dengan buli siber ke, buli fizikal ke, apa kesan? Sebab selalunya mereka merasakan macam, alah tak apalah, kena buli sikit-sikit ni kita telan je lah. Ada tak sebenarnya kesan, terutama pada murid-murid sekolah rendah ni dalam proses pembelajaran ataupun perkembangan mereka? Memang ada. Okey. Kesannya bukan ringan sebenarnya. Kesannya berat juga sebab apa yang berlaku adalah kesan ni murid tersebut terpaksa tanggung sepanjang hidup, sepanjang hayat. Dengar tu ya, sepanjang hayat ya kesan ni, bukan Itu sepanjang sikit-sikit. hayat. Kalau ada yang tidak mendapatkan bantuan dengan segera, boleh bunuh diri. Wow. Boleh berlaku bunuh diri. Tetapi sebab tu kita dah sediakan perkhidmatan yang dah ada ni. Jadi kalau boleh, kalau andai katalah tak ada orang nak mengadu dekat keluarga pun keluarga tak dengar. Nak mengadu kat cikgu pun cikgu terlampau sibuk, kadang-kadang pun tak ada masa nak dengar. Nak mengadu kat kawan-kawan takut tak boleh nak percaya. So apa yang kita kena buat? Kita hubungilah KPWKM ataupun LPPKN ataupun talian kasih tadi. Dengar tu adik-adik, sebenarnya ada kesan dalam jangka masa yang panjang. Jangan anggap buli ataupun buli siber ini adalah perkara yang ringan ataupun tak apalah, kita maafkan saja mereka. Jangan macam tu. Kerana ia memberi efek kepada kita daripada segi emosi dan juga mental. Itu perkongsian cikgu untuk buli dan juga buli siber. Selepas ini ada lagi ke cikgu? Ada. Lepas ini lagi best adik-adik sebab lepas ni katanya ada kuis. Kalau menang dapat apa cikgu? Dapat iPhone 12 ke? 12 Pro Max. Kalau nak dapat iPhone tu mak mati cikgu. Okey, tak apa. Kita berhenti berehat seketika. Adik-adik jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita dah sampai di segmen yang terakhir. Sekejap je rasanya cikgu, dah di segmen yang terakhir dah. Bersama dengan Mira, Cikgu Nur Khairia dari SK Perempuan Methodist Kelang. Cikgu bincangkan tentang teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Okey, cikgu, untuk segmen yang ini katanya cikgu nak buat kuis untuk adik-adik kita. Tapi sebelum tu macam biasa, Mira nak ingatkan kepada semua untuk sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan. Pakai pelitup muka, cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan yang paling penting sekali, jagalah penjarakan sosial. Lagi-lagi bila dah boleh nak balik sekolah nanti ni kan, jangan dekat-dekat sangat dengan kawan-kawan, okey? Cikgu, di segmen yang terakhir ni nak buat kuis katanya. Macam mana nak join kuis tu? Adik-adik kat rumah yang nak join kuis tu macam mana cikgu? Okey, cikgu dah sekarang ni kita nak buat permainan quizzes. Quizzes namanya. Quizzes. Okey. Untuk murid-murid di rumah, cikgu nak murid-murid di rumah type joinmyquizzes.com. Ada di paparan. Ada di paparan komputer. Okey, ejaan quizzes tu Q-U-I-Z-I-Z-Z. Quizzes. Tetapi untuk yang joinquizzes.com tu, dia tak ada quizzes. Dia join. Oh, join. Kemudian bila adik-adik dah buka yang join tu, adik-adik boleh masukkan kata apa? Kod tu cikgu? Kod tu. PIN kod 601700. Macam nampak dekat skrin tu lah. Ikut je semua tu. Dah nampak dekat skrin cikgu tu kan? Dah boleh masuk dah. Kemudian cikgu,
kita kena start ke belum? Jangan start dululah cikgu. belum. Kita bagi mereka ni dululah. Kesian pula mereka. Kita dah start macam, alamak baru nak search. Okey. Tak apa cikgu. Biarkan dulu. Sekarang ni katanya cikgu nak bercerita tentang permainan cyber ataupun permainan di alam siber. Permainan di dalam talian. Di dalam talian ya, online. Okey, permainan di alam talian ni sekarang ni makin lama dah makin berkembang. Okey, apa yang berlaku adalah ia telah dijadikan sebagai salah satu sukan. Betul. E-sports. Pernah dengar kan e-sports? Pernah. Mira main tak permainan dalam talian ni? Saya ni bukan tak nak cakap cikgu, tapi sebabkan cikgu dah tanya, saya cakaplah. Saya ni main juga game online, lagi-lagi Mobile Legend. Sama lah kita. Cikgu pun main Mobile Legend. Lain macam cikgu kita. Okey cikgu. Sekarang ni IT tidak mengenal usia. Oi, cikgu guna apa Mia? Saya Tanya hero saya pula. biasa guna badang. Badak kantai cikgu kita main Mobile Legend ni. Okey. Sama lah kita. Okey cikgu. Kemudian cikgu tentang permainan di alam maya tu bagaimana? Permainan di alam maya ni asalkan kita ada internet ataupun asalkan kita ada wifi ke, kita dah boleh main. Okey. Jadi cikgu itu tentang kita punya Mobile Legend ataupun permainan di alam maya tadi yang tentang quizzes kita tu tadi. Dah boleh start ke cikgu kita? Quizzes kita setakat ni kita dah ada 36 orang. 36 orang, Masya Allah. Bagus adik-adik, bagus. Kita dah ada 36 orang. 37. Dah naik, makin naik. Makin naik, okey. Kita start dulu cikgu, kita tengok. Soalannya susah ke? Tidak, boleh jawab ke tak adik-adik? Soalannya kena fikir. Betul-betul. Okey, kita mula ya. Jadi mana-mana adik yang di luar sana yang tak dapat lagi masuk, jangan risau. Adik-adik boleh main. Nanti cikgu akan letakkan permainan ini di dalam Padlet yang tadi tu. Jadi boleh dapatkan kod di situ saja. Jadi dia dikira sebagai offline. Okey, baik cikgu. Teruskan yang ini cikgu. kita online ya. Okey. Ramai ni. Nak main ke? Macam pisang goreng panas tak apa. Kita boleh start dulu cikgu. Boleh start dulu Okey, kita setakat ni kita dah ada 80. Dah makin menaik. Okey, start cikgu. Cukup 100. Okey, terus start je cikgu. Okey, dah. Okey. Okey, mana soalannya cikgu? Tu dah ada yang menjawab. Oh macam ni. Quizzes ni. Maklumlah waktu sekolah dulu saya tak ambil ya. Okey. So macam mana soalannya cikgu? Nak tahu juga. Saya nak tahu juga lesson ni soalannya apa. Lepas ni baru kita tengok soalannya. Okey. Sekarang kita tengok dulu. Kalau saya nak tengok sekarang tak boleh? Tak boleh. Oh dia memang tak boleh ke cikgu yang tak nak tunjuk? Cikgu yang tak nak tunjuk. Alamak cikgu. Cikgu kena tunjuklah cikgu. Saya nak tahu soalan dia. Okey, ini adalah keputusan dia. Tengok keputusan murid-murid kita yang masuk di dalam. Ini dia orang tak habis lagi menjawab. Dia orang masih lagi tak habis menjawab. Jadi kita kalau kita tengok soalan nanti bocor rahsia. Okey. Tapi sebabkan kita kan ada set kedua nanti. Ada. Sebab kita pun kekurangan masa sebenarnya. Sebab tu saya nak tahu soalan dia. Kita tengok soalannya ya. Ini adalah soalan-soalannya. Okey, yang pertama, Aisyah sering diganggu oleh orang yang tidak dikenali melalui media sosial miliknya. Apakah tindakan yang harus diambil oleh Aisyah? Kalau ikut jawapan Mira, apa jawapan Mira? Okey, kalau saya akan memilih untuk memberitahu ibu saya. Memberitahu ibu. Betul jawapan tersebut. Okey. Kita tengok pula jawab soalan yang kedua. Okey. Jalil sering menghantar mesej berbau lucah kepada rakan-rakan di dalam kelas. Okey. Di dalam kelas ya? Ya. Okey, apakah tindakan yang paling sesuai untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau saya akan jawab melaporkan kepada guru kaunseling. Betul tak cikgu? Pandai Mira. Duduk kelas depannya. Saya bukan duduk kelas depan je. Depan cikgu betul saya depan duduk. Cikgu, patutlah semua ilmu tu dapat. Ilmunya. Okey, tengok. Soalan yang ketiga. Sudashna gemar menghantar swafoto miliknya di media sosial. Apakah yang perlu dilakukan oleh Harini sebagai rakan karibnya? Okey. Contohnya Mira suka buat swafoto kemudian terus upload. Saya ni kawan. Apa yang sepatutnya saya buat? Sebabkan saya dah jawab 2 soalan betul. Apa kata soalan ketiga ni kita suruh cikgu bagi tahu jawapan. Apa jawapan dia cikgu? Cikgu bagi jawapan ke sebab Mira yang tak tahu jawapan? Saya malu nak cakap. Apa jawapan dia cikgu? Okey, jawapannya adalah
menasihati Sudarshana agar berhati-hati dengan suafoto. Dia kena berhati-hati. Okey, faham. Bukan berhati-hati dengan suafoto, berhati-hati dengan media sosial. Begitu. Cikgu boleh tak kalau cikgu slowkan sikit volume cikgu? Kesan pula adik-adik kat rumah takut tak terdengar suara kita. Kita berialah bincangkan soalan ni kan cikgu? Okey. Kemudian teruskan cikgu soalan seterusnya. Soalan seterusnya, seandainya anda mengetahui salah laku buli siber di kalangan rakan anda perlu berdiam diri? Oh tidak. Tidak, jangan berdiam diri. Menyertai salah laku buli siber? Oh jangan. Habis tu apa dia ya? Kita kena laporkan kepada pihak yang berwajib. Okey, betul jawapan tersebut. Okey, kita pergi soalan kelima. Triguna bercuti bersama keluarga di Melaka. Dia memuat naik gambar percutiannya setelah kembali ke kediaman asal. Betul? Salah? Ataupun tidak pasti? Bercuti dengan keluarga memuat naik gambar ya? Ya, setelah kembali ke kediaman. Saya jawab betul. Saya kunci jawapan saya, cikgu. Betul jawapan tersebut. Betul ya? Okey. Teruskan, cikgu. Soalan yang seterusnya. Terdapat orang yang tidak dikenali ingin menghantar Suria balik selepas sesi persekolahan. Okey, apa tindakan yang paling sesuai? Tindakan yang paling sesuai kalau ada orang ingin hantar kita balik, ya cikgu? Ya. Kalau cikgu, macam mana? Kalau saya, orang yang saya tak kenali, perkara pertama adalah saya patah balik ke sekolah. Sebab saya memang kat sekolah. Kita tak boleh amalkan macam orang tu baik dengan kita pun terimalah pelawaan tu. Tak boleh macam tu, ya cikgu? Sekarang ni bahaya. Dengar tu adik-adik, bahaya. Risiko. Kita Jangan. tak boleh buat macam tu. Dia bagi gula-gula ke, dia bagi teddy bear ke, jangan Mana ikut. tahu yang gula-gula dia pagi tu betul-betul gula? Mana kita tahu? Cikgu pandang saya macam saya pula yang offer orang nak balik. Takut saya, cikgu. Sebab kita mengenalkan keadaan sebenar. Begitu. Okey, Cikgu, soalan seterusnya. Okey, Jasri ditawarkan gula-gula semasa menunggu ketibaan kenderaan ayahnya. Tadi cakap pasal gula-gula kan? Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh Jasri? Okey, menerima pemberian gula-gula tersebut, melaporkan kepada rakan karibnya ataupun menolak pemberian gula-gula tersebut. Macam cikgu cakap tadi, jangan percaya sangat. Jadi kita kena menolak pemberian gula-gula tersebut. Betul, walaupun gula-gula tersebut adalah gula-gula kegemaran kita. Kalau kita nampak, tapi kita kena tolak. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Julia sering menggunakan komputer di sekolah untuk melayari pautan yang tidak dibenarkan. Ini adalah etika di dalam makmal komputer. Apa yang patut dilakukan? Marisa ni adalah kawan satu kelas dengan dia. Okey. Ini ada dalam semua nama anak murid saya, jadi tak apa. Ya ke? Julia Marisa ya? Okey, Marisa. Apa tu jawapan dia, cikgu? Marisa harus melaporkan kepada guru makmal komputer sebab itu adalah bawah tanggungjawab. Okey. Kemudian soalan ke-9. Terdapat orang yang tidak dikenali berlega di luar rumah Sophie. Sophie perlu buat apa? Sophie perlu menelpon pengawal keselamatan taman rumah dia lah, cikgu. Kalau Sophie ni menelpon pengawal keselamatan taman rumahnya. Bukan pengawal kat sekolah tau. Taman perumahannya. Okey. Dan soalan terakhir. Adi sedang mendapat pesanan telefon berunsur ancaman. Adi perlu Sekejap ya, cikgu. Saya ni nak jawab soalan, saya kena baca berulang-ulang kali sebab mak saya cakap macam tu. Kalau nak jawab jangan terburu-buru. Baca sampai 3 kali. Lepas tu baca jawapan pun 3 kali. Mana yang rasa betul baru jawab. Kat sini kalau Mira baca banyak-banyak kali, habislah sebab masa yang diperuntukkan 10 saat je. Oh, ada masa. Ada masa dah pula. Okey, saya ni ya. Kalau saya pilih Bismillahirrahmanirrahim. Boleh macam tu, cikgu? Boleh aja, tetapi betul ke tidak tu tembakannya. Okey, kalau macam tu saya pilih melaporkan kepada ibu dan bapanya. Melaporkan kepada ibu dan bapanya. Alamak, salah ke? Pasti? Ada talian hayat ke, cikgu? Kalau tak talian pasti. hayat tak ada. Dekat sini betul salah je. Betul salah je. Jadi saya rasa betul dah tu sebab dia dapat telefon berunsur ancaman. Jadi dia perlu laporkan kepada ibu dan bapanya. Anda kunci? Cikgu ni main macam ni pula dengan kita ya. Cikgu suka bergurau. Saya kunci jawapan saya, cikgu. Kunci jawapannya? Kunci jawapan saya, cikgu. Pasti ya? Pasti, 100%. yakin. Ya. Okey. Betul.
Sebab tu saya malas, cikgu. Sebab tu saya tak nak lah. Nanti orang ingat saya show off pula, cikgu. Tak apa. Kalau berkaitan dengan apa orang cakap dengan ilmu ni, kita jangan kedekut. Dengar tu adik-adik. Itu antara 10 soalan yang cikgu dah berikan kepada adik-adik untuk jawab dekat rumah. Betul. Dan kebanyakan mereka dapat jawab, cikgu, soalan. Ya, kebanyakan mereka memang dapat jawab. Kalau kita nak tengok jawapannya, dashboard dia tengok. Oh, Miras ni macam saya kenal aja. Siapa tu? Anak murid cikgu lah tu. Ini bukan anak murid saya, M. Razi, sebab sekolah saya semua budak-budak perempuan. Oh ya, yelah cikgu Murid-murid sekolah perempuan kan. Ini yang top ranking ni adalah lelaki. Dia betul ke semua soalan? Siapakah itu lelaki itu? Okey, cikgu. Siapakah adik Muhammad Razi ni? M. Razi Sila ni. munculkan diri anda. Okey, cikgu. Kita dah selesai dengan set yang pertama. Bagaimana dengan set yang kedua? Ayo, Set cikgu. yang kedua. Okey, kita akan pergi set yang kedua. Let's give it a try. Tapi kan kalau set kedua ni kita just go through jawapan dia boleh, cikgu? Sebab saya takutlah. Tadi kan saya dah betul semua. Buatnya tiba-tiba salah pula nanti. Dah tak dapat kekalkan tokoh pelajar. Ini ialah set yang kedua. Okey, untuk yang ini, bila kita dah tak ada peserta ni, kita kena tengok pada soalan dia, pembinaan soalan. Betul. Okey. Soalannya adalah seperti macam ni. Soalan pertama, Hairi memberi kata laluannya kepada rakan karibnya. Tidak betul. Salah Tidak tindakan betul, Hairi salah. tu. Okey, betul Kemudian, jawapannya. cikgu? Kemudian nombor 2 adalah Halin berkongsi maklumat dan status semasa percutiannya melalui Facebook. Saya pilih salah jugalah kot tindakan dia tu. Apa kata kunci kat situ? Berkongsi maklumat. Bukan berkongsi maklumat tu tidak baik, tetapi kata kuncinya. Alamak, apa kata kuncinya adik-adik? Adik-adik? Kata kuncinya di sini adalah semasa. Semasa. Tadi cikgu cakap apa? Kena selepas balik ke kediaman kan? Barulah boleh kongsi. Begitu adik-adik. Dan yang paling penting sekali, kalau tak pasti jangan kongsi. Itu yang paling penting. Okey, cikgu. Okey, soalan yang ketiga. Okey, last soalan cikgu soalan yang ketiga. Teruskan. Luqman menceritakan ketidakselesaan tentang rakannya yang selalu merendah-rendahkan diri dia di mesej kepada ibu. Betul salah tidak pasti. Okey, untuk soalan yang terakhir ni kita minta cikgu sendiri yang jawabkan. Okey, kalau orang merendah-rendahkan kita di mesej, apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena beritahu kepada orang yang paling kita percaya, iaitu kalau macam dalam kes macam ni dia percaya kepada ibu dia. Jadi betul lah tindakan tersebut. Asal dia tak cakap okey, kongsikan masalah tersebut dengan rakan karibnya. Benda tentu lagi benda tu selesai. Kadang-kadang rakan karib ni kadang-kadang dia memberi nasihat yang makin memburukkan keadaan. Betul, faham. Itulah dia untuk hari ini perkongsian daripada cikgu kita. Cikgu, sebelum cikgu say goodbye kepada anak-anak murid cikgu yang kat rumah. Tapi tak apa, lepas ni pun cikgu jumpa mereka di sekolah juga. Sekolah dah nak buka. Mungkin cikgu ada kata-kata terakhir kepada mereka? Okey, kepada murid-murid cikgu di rumah, jangan lupa selalu menonton Didik TV sebab banyak yang kita boleh dapat di Didik TV ni. Ya, terutama sekali di Mahir jam 2 petang setiap hari. Okey. Sebab boleh nampak Mira. Ya, terus cikgu. Okey. Selain daripada tu kena ingat, maklumat adalah sangat penting. Maklumat diri anda. Anda kena tahu macam mana nak menyimpan maklumat diri dengan menggunakan cara membina kata laluan yang kukuh. Tepat. Okay. Dan jangan sekali-kali kongsi kata laluan anda tersebut. Sebab siapa-siapa pun boleh menggunakan kata laluan anda untuk mengakses maklumat anda di dalam talian. Okey, baik. Dengar tu adik-adik. Itu tadi perkongsian daripada cikgu kita. Mira harap adik-adik dapat menggunakan segala ilmu, teknik dan juga tips bagaimana untuk guna ataupun buat kata laluan yang betul dan tepat seperti mana yang Cikgu Nokaria telah ajarkan sebentar tadi. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu kerana bersama dengan kami di Mahir hari ini atas segala perkongsian dan ilmu yang cikgu berikan. Terima kasih. Saya pun sebenarnya belajar banyak perkara hari ini dengan cikgu ya. Dan semoga adik-adik pun dapat manfaat
rehat bersama. Terima kasih kerana bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Tetapi sebelum kita berhenti di sini, nak ingatkan adik-adik untuk tonton kami lagi sekali esok kerana kita bersiaran setiap hari jam 2 petang di Mahir Didik TV. Dan saya pun nak tinggalkanlah adik-adik dengan video daripada cikgu kita dan anak-anak muridnya. Jom kita tengok. Okey? Bye adik-adik. Assalamualaikum. Hi, my name is Boshria Lana Jacob and I'm from class 5 Mutiara. I would like to share with you about my free time hobbies. During my free time, I adore singing. Singing makes me happy and it appeals to me as a stress reliever. Other than that, it develops a sense of belonging and connection between my family and me. My alignment, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. This is my story. Apart from diving, snorkeling, Muay Thai, I enjoy archery and indoor rock climbing. I started Muay Thai 3 years ago while we were in Phuket. My father encouraged me to try out as part of self-defense. Didik TV KPM